Selamat datang ke KWK Accounting, saya Kalai. Dalam sesi ini saya akan terangkan berkaitan dengan kos perkilangan, juga dikenali sebagai kos pengeluaran atau kos keluaran. Walaupun topik ini dinamakan penyata kos perkilangan, dan saya akan memberikan satu contoh penyata kos perkilangan, tetapi perkara yang penting anda perlu faham dalam sesi ini adalah mengenai komponen kos perkilangan. Kerana komponen kos perkilangan inilah sering diuji dalam peperiksaan. Kos perkilangan hanya dihitung oleh peniagaan-peniagaan yang menjalankan operasi perkilangan, iaitu mengeluarkan barang siap secara tersendiri. Maksud kos perkilangan adalah semua kos yang terlibat dalam proses pengeluaran barang siap. Semua peniagaan perkilangan perlu menyediakan penyata kos perkilangan untuk menghitung jumlah kos pengeluaran barang siap dalam tempoh berkenaan, dan kos pengeluaran ini akan menjadi input kepada penyata pendapatan untuk menghitung kos jualan. Kos produk seunit pula diperoleh apabila kos pengeluaran dalam sesuatu tempoh dibagikan dengan jumlah unit produk yang dikeluarkan dalam tempoh yang sama. Maklumat kos produk seunit ini digunakan untuk tujuan penetapan harga. Sekarang, mari kita analisis kos perkilangan. Mengikut pengkelasan fungsi, anda akan mengumpul semua kos yang terlibat dalam aktiviti perkilangan. Kos yang dikumpul ini boleh dibagikan kepada kos langsung dan kos tak langsung. Kos langsung bererti kos-kos yang boleh dikesan secara langsung kepada produk. Dari perspektif penyata kos perkilangan, kos langsung dikenali sebagai kos prima atau kos utama. Kos prima ini adalah aggregate kos bahan mentah digunakan, kos buruh langsung, dan kos belanja langsung jika ada. Iaitu, kita campurkan kos bahan mentah digunakan, kos buruh langsung, dan kos belanja langsung untuk mendapatkan kos prima. Anda akan belajar setiap komponen kos keluaran secara terperinci dalam topik-topik selanjutnya. Kos tak langsung pula adalah kos-kos yang tidak boleh dikesan secara langsung kepada produk keluaran. Ini merujuk kepada kos overhead kilang seperti kos buruh tak langsung, kos bahan tak langsung, sewa kilang, utility kilang, susun nilai mesin, gaji penyelia, dan sebagainya. Ini adalah satu contoh penyata kos perkilangan. Ada 3 bahagian yang penting, iaitu bahagian yang menghitung kos prima, bahagian yang menghitung jumlah kos overhead, bahagian yang mengambil kira kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir dalam perhitungan kos keluaran. Bahagian kos prima akan mencampurkan kos bahan langsung yang digunakan dengan kos buruh langsung dan belanja langsung jika ada. Bahagian kos overhead pula menyenaraikan dan menjumlahkan semua belanja overhead. Kos prima dan jumlah kos overhead dicampurkan untuk mendapatkan kos pengeluaran sebelum kerja dalam proses. Akhir sekali, kerja dalam proses awal dicampur dan kerja dalam proses akhir ditolak untuk mendapatkan kos keluaran dalam tempoh berkenaan. Kos keluaran ini akan dipindahkan ke akaun perdagangan bagi membolehkan perhitungan kos jualan dibuat. Dalam perakaunan kewangan, kertas 1, anda telah belajar cara-cara untuk menyediakan penyata pendapatan bagi sesebuah perniagaan perdagangan. Barang niaga sebuah perniagaan perdagangan adalah barang yang dibeli. Bagi sebuah perniagaan perkilangan, barang niaganya adalah barang siap yang dikeluarkan dalam kilangnya. Maka, item belian dalam penyata pendapatan diganti dengan item kos keluaran yang dipindahkan dari penyata kos perkilangan
bagi tujuan pengiraan kos jualan. Bagi kertas 2, pemeriksa jarang menguji berkaitan dengan penyediaan penyata kos perkilangan. Apa yang diuji adalah komponen kos perkilangan dan kos bukan perkilangan. Jadi anda mesti tahu bagaimana untuk mengirakan kos bahan mentah digunakan, kos prima, kos overhead, kos keluaran dan kos penukaran serta kos tempoh. Laman web www.kwkaccounting.com mempunyai nota dan latihan-latihan untuk membolehkan anda faham dengan baik serta bersedia secara komprehensif untuk peperiksaan. Ini adalah sesi terakhir dalam topik yang pertama, iaitu asas perakiraan kos dan pengurusan. Topik ini bukan saja penting untuk mengetahui asas perakiraan kos dan pengurusan, tetapi juga penting untuk peperiksaan. Lazimnya, soalan 1 dalam kertas 2 adalah berkaitan dengan topik ini. Sekian, terima kasih.